Bertemu kembali rentasan berita edisi 1303. Saya Zawazli Yusof dan antara paparan utama malam ini. Beku akaun parti politik, kerajaan bertegas tidak campur tangan. Jika akaun dibekukan, bagaimana ingin bersedekah? TVET perlu diperkasa dan diperluas. Fitnah runtuhkan ukhuwah dan masuk neraka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan perpaduan tidak campur tangan dalam penyiasatan Suruhanjaya Pencegah Rasa Malaysia SPRM ke atas akaun bersatu. Anwar menyifatkan tomahan pemimpin politik pembangkang bahawa wujud campur tangan tersebut sebagai tidak berasas dan mengarut. Mesyuarat Jemaah Menteri mengulangi penegasan kita bahawa Badan Penguatkuasa dan Badan Kehakiman Kekal Bebas adalah tidak bertanggungjawab bagi tokoh politik pembangkang yang dalam proses siasatan membuat tomahan campur tangan daripada pihak kerajaan perpaduan. Kita tidak mengulangi sikap menekan seperti pernah dilakukan dahulu dan tidak menggunakan badan-badan ini, katanya di petik media. Mesyuarat Jemaah Menteri tengah hari tadi mengulangi penegasan kita bahawa badan-badan siasatan dan penguatkuasaan dan Badan Kehakiman Kekal Bebas jadi adalah tidak bertanggungjawab bagi tokoh-tokoh parti politik pembangkang yang dalam proses siasatan membuat tomahan tentang campur tangan dari pihak kerajaan perpaduan. Kita tidak mengulangi sikap menekan seperti yang dilakukan dulu. Kita tidak menggunakan badan-badan ini. Anwar menjelaskan ketika menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan, beliau mendapati terdapat projek yang menelan belanja terlalu tinggi tanpa melalui proses tender. Dalam projek Jana Wibawa dan Tempatan Banjir, saya dapati ia menelan kos yang terlalu tinggi. Maka saya dedahkan maklumat, katanya. Menurut Anwar, kalau kos itu tidak melambung, ia tidak menjadi isu kerana kerajaan tidak menghukum sesiapa. Tegas beliau, siasatan SPRM tidak tertakluk kepada pandangan atau pendapat beliau mengenai penggunaan wang atau ketidaktelusan tender, tetapi mengikut undang-undang. Mereka melakukan siasatan yang rapi didapati dalam akaun parti RM300 juta. Tentulah harus diperjelaskan. Harus pimpinan parti sekiranya mereka bersih sebagaimana diceritakan, dia kena jelaskan kepada badan penyiasat mengapa dalam masa singkat boleh mengumpul wang sebegitu banyak dan dari sumber mana, kepada siapa. Itu tugas SPRM dan barulah dibawa kepada Peguam Negara, jelas Anwar. Menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki, akaun bersatu dibekukan bagi membantu siasatan ke atas wang yang disyaki daripada hasil haram. Siasatan sedang dijalankan mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, kata Azam pada Rabu lalu. Susulan itu, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin menuding jari kepada kerajaan perpaduan. Kononnya siasatan SPRM ke atas parti itu merupakan usaha menjadikan agensi kerajaan sebagai alat untuk mencapai matlamat politik bagi membunuh kredibiliti Bersatu dan Perikatan Nasional. Beliau mendakwa ia adalah fitnah jahat terhadap Bersatu. Bersatu sentiasa tegas dengan prinsip integriti dan tadbir urus yang baik, ujarnya. Mengulas mengenai dakwaan Hamzah itu, Ahli Parlimen Ledang Syed Ibrahim Syed Noh berkata sebagai bekas Menteri Dalam Negeri, beliau sepatutnya faham mengenai prosedur siasatan agensi penguatkuasaan. Dakwaan bahawa SPRM diperalatkan, saya rasa ini tidak menggambarkan sedia bekerjasama dan terbuka untuk siasatan. Sebelum ini saya rasa mereka sentiasa sebut bahawa tidak ada bukti yang menunjukkan keuangan disalahguna. Sekarang siasatan dijalankan, janganlah sebut SPRM diperalatkan, katanya kepada Suara Keadilan. Menurut Syed Ibrahim, Hamzah hanya mahu menggunakan naratif bahawa kononnya Perikatan Nasional sebagai mangsa dan itulah juga naratif yang sering diketengahkan oleh PN sejak bergelar pembangkang. Saya rasa sampai masa kita beri peluang kepada proses perundangan itu berjalan. Kita nak pastikan supaya
supaya perkara ini kalau benar berlaku, jangan berulang pada masa depan, tegasnya. Sebelum membekukan akaun bersatu, SPRM telah memulakan siasatan terhadap 92.5 bilion ringgit dana rancangan pandemik COVID-19 yang didakwa telah diselewengkan ketika Perikatan Nasional merupakan parti utama dalam kerajaan. Seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat ditahan pada 6 Januari lalu kerana disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan Perikatan Nasional sekitar 2020 dan 2022. Menurut SPRM, beberapa kontraktor yang disoal siasat mengaku bersetuju membayar komisen sehingga 3 hingga 5% dan dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik kononnya untuk tujuan pembiayaan politik. Tular di media sosial nama Adam Radlan yang mempunyai tali persaudaraan dengan Datuk Muhammad Adlan Berhan, menantu Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Suspek itu rupanya ketua bahagian Bersatu Segambut. Untuk rekod, ketika akaun UMNO dibekukan oleh SPRM, pandai pula Mahyadin berkata itu bidang kuasa agensi berkenaan membekukan akaun mana-mana pihak yang sedang disiasat kerana melanggar undang-undang negara. Apabila berlaku kepada partinya, maka pemimpin Bersatu berteriak kononnya ia campur tangan kerajaan perpaduan. Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumi dilaporkan berkata sebagai sebuah parti kecil dan tidak mempunyai wang yang banyak, tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membekukan akaun parti mampu menjejaskan kempen jika pilihan raya negeri berlangsung dalam tempoh terdekat. Kalau tidak ada duit langsung, nak jalankan pilihan raya bukan mudah. Jadi ia akan menekan usaha kita dalam kempen nanti, katanya menurut Sinar Harian. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu berkata beliau mahu SPRM melakukan siasatan segera memandangkan pembekuan akaun menimbulkan masalah kepada parti. Kita telah memberi kerjasama yang baik dengan pihak SPRM. Kita berharap agar mereka segera dapat lakukan siasatan kerana apabila akaun parti itu dibekukan, kita ada masalah untuk operasi parti seperti membayar gaji bekerja dan sebagainya, tegasnya. Beberapa orang penganalisis dipetik Free Malaysia Today sebagai berkata keputusan SPRM untuk membekukan akaun Bersatu akan memberi kesan kepada Perikatan Nasional menjelang pilihan raya negeri. Kata pensyarah sosial budaya dari Universiti Malaya, Dr. Awang Azman Pawi, Perikatan Nasional mungkin tidak dapat mempromosi naratif kerajaan yang bersih dan stabil lagi, manakala pembiayaan untuk jentera pilihan rayanya mungkin terjejas. Menurut Awang Pawi, Perikatan Nasional tidak lagi dapat mengenengahkan kempen ia mampu mendirikan kerajaan yang bebas rasuah, di samping menyerang pihak lawan yang sedang berhadapan dengan pertuduhan di mahkamah. Ia adalah titik jualan mereka dan kini nampaknya ia akan menjadi bumerang, katanya dipetik Free Malaysia Today. Dia berkata dakwaan Setiausaha Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang menuduh Putrajaya menggunakan agensi anti rasuah itu sebagai alat politik tidak akan berjaya kerana SPRM juga menahan dan mendakwa beberapa tokoh daripada pembangkang ketika Perikatan Nasional berkuasa. Fellow kanan Akademi Nusantara Dr. Azmi Hassan pula berkata the damage has been done, tidak kira apa hasil siasatan SPRM. Seperti Awang Azman, beliau juga melihat serangan terhadap Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid boleh dilakukan tetapi amat berbahaya kerana ia boleh jadi bumerang kepada Perikatan Nasional. Sukar bagi Bersatu menangkis dakwaan tentang penemuan 300 juta ringgit oleh SPRM dalam akaun parti itu. Paling menarik ialah ulasan fellow kanan Singapore Institute of International Affairs Dr. Oh Hee San yang berkata sokongan Perikatan Nasional akan terjejas jika Bersatu tidak dapat terus memberikan dorongan material kepada penyokongnya kerana akaunnya dibekukan. Beliau dipercayai merujuk kepada apa yang difatwakan sebagai sedekah oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang diberi kepada penyokong seperti yang berlaku pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Berhubung dengan fatwa sedekah ini, Ketua Penerangan UMNO Hizatul Isham Abdul Jalil atau dikenali sebagai Isham Jalil berkata Perikatan Nasional telah berbelanja besar semasa pilihan raya walaupun hampir semua institusi lain dan rata-rata rakyat Malaysia menghadapi kesempitan keuangan selepas darurat dan pandemik COVID-19. Hanya PN sahaja yang bermewah-mewah. Oleh itu kali ini mereka perlu jawab berkenaan dari mana mereka dapat duit ini yang besar kemungkinannya daripada sumber haram dan rasuah projek dan salah guna dana kerajaan, katanya dalam satu kenyataan. Kelmarin media melaporkan SPRM telah berjaya menjejaki hampir separuh daripada 90 individu penerima sedekah PAS dan mereka telah dipanggil untuk memberi keterangan. Lelaki dalam video yang memberikan wang tunai kepada pengundi itu juga telah dipanggil untuk disoal siasat menurut SPRM di petik media. Justru itulah sebahagian daripada damage atau kerosakan terhadap Perikatan Nasional yang sebelum ini gagal dalam pentadbirannya selama 17 bulan walaupun syarat
lengkap dengan 70 ahli kabinet dan 3 duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri makan gaji buta. Sama-samalah kita perhati sama ada sedekah akan berlaku lagi atau tidak pada pilihan raya negeri yang akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerjasama strategik pihak swasta termasuk syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam memperkasa pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET adalah sangat penting. Beliau menyarankan usaha ini demi memastikan pelajar-pelajar TVET dilatih dengan sempurna dan seterusnya mendapat pekerjaan yang berpendapatan munasabah. Peruntukan untuk TVET ini mengikut belanjawan tahun lalu iaitu pada tahun 2022 adalah sebanyak 6.7 bilion ringgit yang merangkumi pelbagai kementerian atau agensi. Ada 500 institusi kemahiran latihan awam IKLA dengan pelajar sekitar 250,000 orang. Jadi saya usulkan supaya ada langkah segera kerana kita ada kajian dan jawatan kuasa untuk pastikan anak-anak atau pelajar ini dilatih dan mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang munasabah. Katanya dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Kabinet Lapor Suara Keadilan. Oleh itu, kerajaan mencadangkan agar pihak syarikat swasta atau GLC melatih, mengurus dan menggunakan kepakaran mereka bagi memenuhi keperluan latihan industri. Sebagai contoh di Pengerang, maka kita akan minta diambil alih oleh Petronas untuk melatih, mengurus, menggunakan kepakaran untuk memenuhi keperluan Petronas. Kita ada DRB Highcom di Pekan, maka bidang automobil dan yang berkaitan itu boleh mengambil alih dan menjalankan latihan. Umpamanya, dengan pihak Sunway, dia boleh ambil di Ipoh atau Berjaya untuk bidang perhotelan dan pelancongan, ujarnya. TVET atau Institut Latihan di Pengerang. Maka kita akan minta diambil alih oleh Petronas untuk melatih, mengurus dan menggunakan kepakaran memenuhi keperluan Petronas. Kita ada di RB Highcom di Pekan. Maka dari bidang automobil dan yang berkaitan itu boleh mengambil alih dan menjalankan. Saya bincang umpamanya dengan pihak Sunway. Dia boleh ambil di Ipoh untuk memenuhi kegiatan dia atau Berjaya untuk bahagian perhotelan dan pelancongan. Menurut Perdana Menteri, satu jawatan kuasa Kabinet yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi akan bertindak untuk mengenal pasti syarikat swasta yang boleh membantu TVET, Institut Latihan dan Giat-Mara untuk menyelesaikan masalah berkaitan mismatch, tidak sepadan seperti latihan yang tidak diperlukan oleh industri atau kemudahan yang tidak memuaskan. Ini satu keputusan yang besar dan kita minta tindakan diambil segera dan selainnya kita akan jelaskan dalam belanjawan pada 24 Februari ini, tegas beliau. Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil menyambut baik saranan bahawa TVET perlu diperkasakan. TVET juga perlu diperluaskan ke sekolah biasa terutamanya di kawasan luar bandar, katanya kepada Jom Channel. Menurut beliau, langkah ini untuk memberi peluang kepada anak-anak dari luar bandar yang akan menceburkan diri dalam industri pertanian. Jadi sekolah di sana perlu memberi tumpuan dalam menyediakan pengajaran yang berkaitan dengan teknologi pertanian. Beliau berpendapat perlunya penglibatan sekolah biasa dengan industri yang berkaitan. Di sekolah biasa sepatutnya diberi peluang juga untuk kelas khas yang fokus kepada TVET. Kita tidak boleh hanya bergantung kepada sekolah vocational sahaja, tegas ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu. Idea yang dilontarkan Muhammad Faiz adalah munasabah kerana terdapat anak muda luar bandar yang tidak berminat dalam bidang akademik konvensional. Golongan ini jika dibiarkan sama ada akan keciciran menjadi mak rempit atau berhijrah beramai-ramai ke bandar-bandar besar untuk berebut pekerjaan tidak mahir dengan pendatang asing. Justru untuk melestarikan langkah ini, ia harus disertai oleh inisiatif yang memberi mereka peluang terbabit sebagai usahawan muda dalam bidang teknologi pertanian yang amat luas potensinya. Bagaimana? Adakah TVET boleh memanjangkan langkahnya untuk berkongsi dengan sekolah biasa di luar bandar? Ketua Penerangan PAS Negeri Melaka yang memakai gelaran Ustaz di hadapan namanya, Abu Naufal Nordin, menulis rencana yang dikongsi dalam laman Facebook rasmi PAS dan Harakat Daily pada 2 Februari 2023. Tajuk tulisannya, kos sara hidup derita rakyat
di bawah kerajaan Anwar Zahid. Dalam tulisannya, beliau mendakwa antara lain bahawa pentadbiran kerajaan gabungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyebabkan rakyat menderita kerana kos sara hidup yang kian meningkat. Kononnya, peningkatan kos sara hidup adalah realiti yang perlu dihadapi oleh kita di bawah pentadbiran kerajaan Anwar dan Zahid pada hari ini. Ramai dalam kalangan kita terpaksa membuat dua pekerjaan semata-mata untuk menampung kos sara hidup yang semakin gagal diuruskan oleh Menteri Ekonomi, dakwanya dalam tulisannya yang penuh dengan unsur fitnah itu. Abu Naufal dilihat menyalahkan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dalam tulisannya. Persoalan yang paling besar ialah apakah usaha yang konkret diusahakan oleh Menteri Ekonomi kita pada hari ini? Apakah sekadar melakukan tugas NGO iaitu menggerakkan rakyat untuk memboikot kedai-kedai yang berharga lebih tinggi, atau cuma sekadar duduk di atas kursi empuk Putrajaya dan menyalahkan pihak-pihak lain seperti Bank Negara, kerajaan terdahulu dan pihak-pihak lain, tegasnya. Abu Naufal ini sebenarnya tinggal di mana? Adakah masih berada di dalam perigi buta dan tidak dapat melihat usaha yang sedang dijalankan oleh Kerajaan Perpaduan sejak 2 bulan yang lalu untuk meringankan beban rakyat? Usaha ini bukan dijalankan oleh Rafizi seorang diri tetapi secara bersepadu dengan kementerian-kementerian lain. Cubalah pergi ke pasar dan buat perbandingan harga barangan dahulu tak kala partinya dalam kerajaan dan sekarang. Jika masih tidak puas hati, sila paparkan statistik harga barangan tersebut di zaman ini dan juga di zaman Perikatan Nasional berkuasa. Untuk memudahkan kerja ustazlah, jom channel kongsi 2 contoh. Harga minyak masak tulen pada 8 Januari hingga 7 Februari 2023 ialah RM30.90 bagi setiap 5 kilogram. Ia kekal sejak 2 November 2022 iaitu semasa pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika PAS masih ada dalam kerajaan. Malah sebelum itu pada Ogos 2022 harganya RM34.70 bagi setiap 5 kilogram. Hari ini rakyat boleh menikmati makan tengah hari dan malam dengan harga RM5 sahaja sepinggan dalam program Menu Rahmah atas inisiatif baharu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang diterajui Datuk Seri Salahuddin Ayub. Harga sebelum ini ialah RM8 hingga RM10 sepinggan atau mungkin lebih bergantung kepada restoran. Lebih 15,000 restoran menawarkan Menu Rahmah bagi set makanan untuk golongan B40 berjimat yang turut dinikmati golongan M40 tanpa halangan. Mungkin harga minyak masak dan Menu Rahmah tidak pernah terlintas dalam kepala pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang hanya tahu bersungut. Jika harga sama atau lebih murah, celah mana yang dikatakan kos sara hidup kian meningkat? Ustaz tidak takut kepada dosa memfitnah ke? Khutbah Jumaat di negeri Selangor pada hari ini bertajuk Fitnah Meruntuhkan Ukhuwah menyebut bahawa punca utama yang boleh mengakibatkan runtuhnya ukhuwah Islamiah adalah kesan daripada perbuatan fitnah. Fitnah itu sendiri merupakan satu tuduhan yang dibuat-buat untuk memburuk-burukkan seseorang. Perbuatan ini adalah satu daripada dosa-dosa besar dalam Islam dan akan diazab pelakunya dengan azab seksa yang amat pedih. Mimbar juga menyatakan bahawa perbuatan fitnah ini sengaja dibuat atas dasar memenuhi agenda peribadi individu mahupun satu-satu kumpulan. Ia bermula daripada hati yang kotor yang dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah ditambah pula dengan pengaruh bisikan syaitan. Dengan itu terhasillah satu perbuatan yang amat dibenci dalam Islam. Apabila diri mencari jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan wujud perasaan hasad dengki dan tidak senang dengan kejayaan orang lain seperti melahirkan perbuatan fitnah. Demikian khutbah tersebut mengingatkan. Selain itu, mimbar Jumaat hari ini juga berkongsi amaran Rasulullah SAW akan akibat menyebarkan fitnah. Menurut riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Riwayat Al-Bukhari. Bertaubatlah ustaz. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.